Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah pagi hari ini. 我们感谢主的恩典，今天仍然给我们有机会来敬拜上帝。 Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. 虽然我们在我们各家在那边上网的敬拜上帝， Dan kita diberi kesempatan yang indah untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. 上帝再一次给我们有机会能够思想他的话， Agar iman kita selalu ditumbuhkan bahkan dikuatkan oleh Tuhan. 让我们的灵性，上帝坚固我们。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menghampiri Tuhan di dalam doa. 我们还没有听上帝的话语之前，我们要来亲近上帝，我们要来祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. 主啊，我们感谢你这么伟大的爱， Kasih yang selalu pelihara kami. 上帝，你的爱来保护我们。 Kasih setia-Mu juga yang memberi kepada kami kesempatan pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. 你的爱让我们有机会今天能够思想你的话。 Sekalipun kami beribadah di rumah, 虽然我们在家里各自家里敬拜上帝， biarlah tidak mengurangi kehikmatan kami untuk beribadah. 但是我们仍然能够严肃的来敬拜上帝， Juga tidak mengganggu konsentrasi kami di dalam mengikuti pewartaan firman-Mu. 我们也能够专心来听你的话。 Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. 主啊，你帮助每个人， Agar kami benar-benar berpusat kepada pemberitaan firman Tuhan. 让我们能够专心听你的话。 Hati kami sungguh boleh terbuka. 我们的打开我们的心门， Telinga kami mau dengar-dengaran. 我们的耳朵也愿意听你的话。 Dan kami sungguh mau diajar oleh firman-Mu. 我们真的愿意来你的话来教训我们。 Biarlah Roh Kudus bekerja untuk menerangi hati dan pikiran kami. 主啊，巴不得你的圣灵来光照我们的心， Sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan secara benar. 让我们能够明白你的话， Dan kiranya Engkau juga yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 让我们也能够把你的话实行出来。 Kepada hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman Tuhan. 你的仆人要为你开口传讲你的信息， Dan yang juga akan menerjemahkannya. 也翻译的弟兄， Tuhan yang berkati kami. 主啊，你也赐福我们， Agar kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti ibadah ini. 让我们成为在座的这个每个参加弟兄姐妹的部分。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 主啊，求你对我们说话， Karena kami siap untuk mendengarnya. 因为我们预备好要听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang menjadi manusia. 我们这样祷告， Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. 我们这样祷告，我们向上帝，我们的天上的父祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, tema yang kita akan pikirkan pada pagi hari ini adalah teladan dan ajaran. 各位弟兄姐妹，今天我们要思想的题目就是榜样以及教导。 Dan yang menjadi dasar perenungan kita itu diambil dari kitab Perjanjian Lama, 今天我们要采取的经文是在旧约， yaitu kitab yang kelima, kitab Ulangan. 就是在申命记第6章。 Saudara, kitab ini akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja oleh Penatua Rustam. 我单单用中文圣经来念，《申命记》第6章第4到第9节：以色列啊，你要听耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心尽性尽力爱主你耶和华的上帝。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教导教训你的儿女。 无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要教训，也要记在你的手上为记号，戴在胳上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的
城门上。 Nah saudara, pemberitaan firman Tuhan didasarkan pada kitab Ulangan. 今天我们要用的经文是在《申命记》， Kitab yang ditulis oleh Musa di masa tuanya sebelum dia mengalami kematian. 就是说，这个《申命记》是摩西写的，在他晚年的时候。 Di dalam kitab Ulangan ini boleh kita katakan merupakan khotbah dari Musa. 我们可以说，这个《申命记》是这个摩西的讲道， Atau boleh juga dikatakan pesan-pesan terakhir kepada generasi baru. 也可以说，它是最后的这个吩咐给他下一代的人。 Atau generasi muda yang sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian. 我们可以说，这个下一代他们不久要进到这个迦南美地。 Saudara, kalau kita belajar Alkitab dan kita tahu perjalanan orang Israel meninggalkan Mesir, 我们知道，我们看历史，当这个以色列人要离开埃及的时候， lalu di tengah jalan mereka pernah mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 以后呢，他们派12个探子要到那边去看看。 Dan selama 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian. 他们用了14天的时间来探望这个迦南美地。 Setelah mereka mengintai lalu mereka kembali. 他们看了以后，他们回到了他们那边。 Tetapi di antara 12 pengintai itu 10 orang memberikan kabar yang menakutkan. 其中呢有4个探子，他们回来报一个不好的消息， Bahwa tanah perjanjian itu merupakan kota-kota yang berkubu. 就是他在那边这个应许之地是不好的。 Bahkan orang-orangnya begitu kuat, bahkan mereka menyampaikan orang-orangnya makan manusia. 那边的人很强壮，甚至于人要吃人。 Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang menyampaikan bahwa kalau Tuhan mengendaki kami menduduki tanah perjanjian, 只有2个人，就是迦勒以及约书亚。若是上帝允许我们要进到迦南美地， maka kami sanggup dan kami mampu untuk mengalahkan orang-orang di sana. 我们能够打败他们的人。 Tetapi saudara, orang Israel lebih mendengar 10 pengintai. 但是以色列人更听从那个4个探子， Sehingga sebenarnya mereka tidak menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 其实他们没有真正的诚恳的相信上帝。 Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka bahwa mereka akan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. 就是这样，上帝就刑罚他们，他们要在旷野40周年在那边游转。 Dan generasi tua yang sejaman dengan Yosua dan Kaleb tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan. 就是这个约书亚跟迦勒的一代的人，上帝不允许他们进到应许之地。 Jadi ketika Musa menyampaikan khotbahnya atau pesan-pesannya di kitab Ulangan itu adalah kepada generasi muda. 就这样这个摩西在那边讲道，是特别最年轻的一代的人。 Dan generasi tua yang diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian hanyalah Yosua dan Kaleb. 那老一辈的人，就约书亚跟迦勒能够上帝允许他们进到应许之地。 Bahkan Musa sendiri tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. 甚至于摩西自己，上帝也不允许他进到应许之地。 Nah saudara-saudara, ketika kita memahami bahwa kitab Ulangan merupakan khotbah atau pesan-pesan yang Musa sampaikan kepada generasi muda, 当我们知道这个生命记是摩西向那个年轻一代的人讲的， maka perlu juga kita mengerti bahwa itu bukan pesan atau khotbah dari diri Musa. 我们要清楚知道，这个讲道不是从摩西自己要来的， Tetapi sesungguhnya merupakan perintah Tuhan. 这是上帝的命令。 Khususnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. 特别是生命记第6章，我们从第1节到第3节，我们能看到 Bahwa Tuhan yang memberi perintah, lalu Musa menyampaikan pesan-pesannya ini. 上帝命令他，就是摩西来向他们吩咐他们， Dengan tujuan supaya generasi muda ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. 就是让这个年轻人有一个敬畏上帝的心。
Dan kalau mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka mereka akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat mereka. 若是他们有敬畏上帝的心，上帝要赐福给他们， Mereka akan mengalami umur yang panjang. 他们要有长寿， Mereka akan beranak cucu yang banyak di tanah perjanjian itu. 他们在应许之地要生子子孙孙。 Itulah hasil dari takut akan Tuhan. 这是因为他们有敬畏上帝的心。 Saudara, hari ini ketika kita bertanya kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, 今天我们为那些要年轻人要准备要结婚的， apa tujuan pernikahanmu? 你们结婚的目的是什么呢？ Maka kebanyakan daripada mereka akan berkata, tujuan pernikahan kami adalah bahagia. 我们的目的结婚就是让我们能够幸福。 Mereka tidak pernah berpikirkan bahwa mereka masuk dalam pernikahan tetap di dalam hati yang takut akan Tuhan. 他们不知道，他们虽然进到这个婚姻里面，但是他们还是一个有敬畏上帝的心。 Yang sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, baru disitulah mereka menikmati berkat kebahagiaan yang Tuhan beri buat 他 mereka. 们真的进到上帝里面，他们才真正的能够上帝才赐福他们。 Nah, saudara-saudara, ketika Musa ingin supaya orang-orang Israel generasi muda ini memiliki takut akan Tuhan, 当摩西希望呢年轻的一代，他们有一个敬畏上帝的心， maka mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ke-9 bagaimana Tuhan menyingkapkan supaya mereka bisa memiliki hati yang takut akan 就 Tuhan. 是在第4节到第9节，摩西教导他们怎么样能够有敬畏上帝的心。 Dan dari bacaan kita tadi, saya ingin menyampaikan poin pertama yang perlu kita pikirkan adalah setiap orang perlu mengenal dan mengasihi Tuhan. 我要再讲第一点，就是说我们要怎么样要爱我们的上帝。 Dari mana saya menyimpulkan akan hal ini, saudara? 我怎么样来做一个结论呢？ Oleh karena nanti saya akan menjelaskan mengapa setiap orang perlu mengenal dan mengasihi Tuhan. 为什么每个人要认识上帝，也是要敬畏上帝？ Tetapi kita akan mulai terlebih dulu dari Ulangan 6 ayat yang keempat. 我们要看申命记第6章第4节， Kata pertama yang ditulis di sana adalah dengarlah. 以色列啊，你要听。 Kata ini adalah dalam bahasa Ibrani yaitu Shema. 在原文就是 Shema， Yang sebenarnya memiliki pengertian dengarlah dengan seksama dan taatilah. 你们要好好的听，也要顺服。 Nah, saudara, inilah yang sedang Musa sampaikan kepada generasi muda yang nanti masuk ke tanah perjanjian. 这是摩西教导年轻的一代，他们因为他们要进到应许之地， Dan apa yang harus mereka dengarkan dan mereka taati? 他们要听什么？他们要怎么样顺服呢？ Yang harus mereka dengar dan mereka taati adalah bahwa hanya ada satu Tuhan, dialah Allah kita. 他们要听也会顺服，他们要知道就唯独的上帝。 Sehingga ketika kita memahami bahwa hanya ada satu Tuhan, dialah Allah kita, maka sebenarnya itu berlaku kepada setiap orang, bukan hanya untuk orang Israel saja. 其实我们要知道，唯独的上帝不是单单只做给这个以色列人，也是我们每个人。 Dan saudara, kita temukan di sana kata Tuhan yang tertulis itu dengan huruf besar semuanya. 在那边我们看上帝就是有大字的， Itu sebenarnya dari 4 huruf Ibrani, 在这个有4个原文的话， yaitu YHWH. 耶阿维哈， Inilah nama pribadi daripada Allah yang Allah perkenalkan kepada Musa. 就是上帝向摩西介绍他自己。 Kalau saudara membaca Keluaran pasal yang ketiga, 就是我们看这个创世纪第3章， saudara menemukan di sana waktu Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa di semak belukar. 就是在一个荆棘那边，上帝向摩西显现。 Dan Tuhan memperkenalkan dirinya itu adalah dengan nama pribadi YHWH. 就是上帝自我介绍，他的名字叫耶阿维亚， Atau biasa orang membacanya dengan sebutan Yahweh. 或者人家常常说这亚惠， Nah, saudara-saudara, itulah nama pribadi Allah yang sejati. 这是
我们上帝这个永久的这个名字。 Dan kemudian kita perlu memahami apa maksudnya atau siapa itu Allah yang sejati. 我们要了解什么叫做真正的这个上帝呢？ Nah, saudara, Allah yang sejati itu sebenarnya Allah Tritunggal. 其实真正的上帝是三位一体的。 Bagaimana bisa mengatakan Allah yang sejati Allah Tritunggal? 我们怎么能够说真正的上帝是三位一体呢？ Oleh karena sebenarnya ketika bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai Esa, 我们看这个印尼文的翻译成为 Esa 就是独一。 seringkali kita mengerti atau memahami Esa itu dalam pengertian satu yang tunggal. 就是说，我们常常知道的独一就是单数的，就他一个人。 Tetapi mari kita perhatikan kata yang dipakai dan diterjemahkan menjadi Esa. 我们看这个 Esa 的翻译呢，唯独的翻译本呢， Itu sebenarnya adalah kata yang juga digunakan ketika Allah membangun pernikahan. 当耶稣设立这个婚姻的时候， Saudara kalau membaca Kejadian pasal 2 ayat 24, 我们看创世纪第3章24节， maka saudara akan melihat bahwa laki-laki dan perempuan ketika menikah itu mereka menjadi satu daging. 我们看到一位男跟女结婚的时候，他们两个成为一体。 Kata satu daging itu atau kata satu itu memakai kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan Esa di dalam Ulangan pasal yang keempat. 一体的翻译在原文也是 Esa， 就是我们刚才所讲的。 Sehingga sebenarnya kata yang digunakan ini bukan mutlak tunggal, tetapi tunggal di dalam kesatuan. 我们看独一不是单单一个人，也是一体的。 Sehingga saya berani berkata bahwa sejak dari awal Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. 从起初，上帝自我介绍说，他们是三位一体。 Bukan banyak Allah, tetapi Allah yang satu itu ada di dalam tiga pribadi. 不是很多的上帝，乃是一个上帝，也是有三个三位一体。 Dan nanti di dalam perjanjian baru menjadi lebih jelas bahwa pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal itu yang berinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. 我们看在新约第二个的，就是说成为道成肉身，就是耶稣基督。 Sehingga saudara ketika kita berkata hanya ada satu Tuhan, 我们说只有唯独的上帝， Tuhan itu adalah Tritunggal. 唯独的上帝就是三位一体。 Dan dialah itu Allah kita. 他就是我们的上帝。 Maka dari itu setiap orang itu perlu mengenal Allah yang sejati. 我们就每个人要认识真诚的上帝。 Yang hari ini kita mengerti Allah yang telah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. 我们知道上帝来到这个世上就是借着耶稣基督。 Dan waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当我们相信耶稣的时候， kita diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. 我们成为上帝的儿女。 Dan waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, 当我们相信耶稣基督的时候， itu juga menunjukkan bahwa kita percaya Allah yang sejati yang memperkenalkan dirinya di dalam Yesus itulah Allah Tritunggal. 耶稣他真诚的相对借着耶稣基督也是三位一体的。 Lalu selanjutnya saudara di dalam ayat yang kelima, 在第5节， itu dijelaskan kepada kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 你有尽心、尽性、尽力爱主你的上帝。 Maka saudara-saudara perlu dimulai dengan mengenal lebih dulu baru bisa mengasihi saudara. 我们要起初我们要认识先，才能够爱上他。 Karena ada orang-orang berkata bahwa tidak kenal maka tidak sayang. 若是我们不认识的话，我们就不能够爱他。 Itulah sebabnya setiap orang harus mulai dulu dengan mengenal Allah yang sejati. 我们为着这样，我们要清楚认识我们真诚的上帝， yaitu Allah Tritunggal. 就是三位一体的上帝。 Lalu kemudian dari mengenal itu maka akan masuk ke langkah selanjutnya yang tertulis di sini adalah mengasihi Tuhan itu. 从认识我们就进入到我们要爱他， Bukan dengan sembarang kasih saudara. 不是普通的爱，
tetapi mengasihi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kita. 就是我们要尽心、尽意、尽力爱我们的上帝。 Sehingga saya menyimpulkan mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita. 就是我做一个结论，就是我们要全心的爱我们的上帝。 Persoalannya adalah kasih itu adalah kata atau konsep yang seringkali disalahpahami. 就是我们谈到这个爱的观念，多少时候我们已经误解了。 Kasih sebenarnya bukan berkaitan dengan emosi, melainkan respon yang disengaja terhadap satu perintah. 就是说，这个我们的爱不是情绪的爱，乃是我们回应这个爱的爱。 Dan respon ini sebenarnya terlepas dari emosi. 这个回应的爱就是没有这个情绪的爱。 Oleh karena kasih itu adalah tindakan dari kehendak. 就是爱，就是这个行动。 Kita itu tidak menunggu ada emosi tertentu yang sesuai, lalu yang menggerakkan kita untuk mengasihi. 我们不等那些情绪来推动以后，我们才真正的爱上帝。 Tetapi kita harus mempunyai kehendak untuk mengasihi. 我们真的有他的旨意来爱我们的上帝。 Di sisi yang lain, saudara, tindakan mengasihi itu bukan datang dari ketentuan kita. 我们所谓的爱上帝，不是从我们自己所定的， Tetapi mengasihi Tuhan itu datang dari ketentuan Tuhan. 乃是上帝所定的。 Atau dengan kata lain, Allah yang memutuskan hal itu bahwa kita harus mengasihi Dia dengan totalitas hidup kita. 就是上帝已经决定，我们要全心的爱我们的上帝。 Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita itu mengasihi Allah atau tidak mengasihi Allah? 我们怎么能够知道我们真正的爱我们的上帝，或者我们不是真正的爱上帝呢？ Caranya dengan menguji ketaatan kita kepada Dia. 就是试验我们怎么样来顺服他。 Mengasihi Allah itu berarti menaati Dia. 说我们爱我们的上帝，表示说我们是顺服他。 Itulah sebabnya tadi dengarlah artinya dengar dengan seksama dan taatilah. 就是我们要好好的、仔细的听，也是要顺服。 Kita mengasihi Allah oleh karena Dia itu sudah melakukan anugerah yang besar dalam menebus kita. 我们爱上帝，因为他借助他伟大的恩典，已经救赎了我们。 Kita mengasihi Allah oleh karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 我们爱上帝，因为上帝先爱我们。 Dan kita tahu kasihnya yang terbesar adalah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia. 我们知道他伟大的爱就是借助他独生儿子来到这个世上， Menempuh jalan salib bahkan mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. 来到这个世上，上到十字架，死在十字架来救赎我们的罪人。 Dan kita yang percaya kepadanya bisa datang kepada Bapa yang Maha Kudus. 我们相信他的人，我们能够来到圣洁的上帝。 Dan Roh Kuduslah yang menolong kita supaya kita bisa menikmati pergaulan dan persekutuan dengan Allah kita. 圣灵帮助我们，让我们能够与上帝有这个密切的关系。 Di dalam perjanjian baru kita dapati bahwa Tuhan Yesus itu mengutip kalimat di dalam ayat yang keempat sampai dengan kelima. 在新约的这个，我们看到他采取这个第4节到第5节， yang dicatat di dalam Injil Markus 记载在马可福音 pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 dan 30. 在第22章29节那边， Yaitu ketika seorang ahli Taurat datang bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum manakah yang terutama? 就是一个文士来到上帝面前问哪一个律法最重要的。 Dan Yesus mengutip kalimat dari ayat 4 dan ayat kelima ini, lalu mengatakan inilah hukum yang terutama dan yang pertama. 上帝就采取这个第4节到5节，这是最重要的律法。 Karena memang hukum inilah yang memandu hukum-hukum lainnya. 就是这个境界也是带领其他的这个。 Harus ada sebuah pengakuan bahwa hanya ada satu Allah yang harus disembah. 我们要承认，我们有唯独的上帝，我们要敬拜的。 Di dalam hidup orang percaya tidak boleh ada Allah yang lain. 在我们相信的人，没有其他的上帝。 Dan kepada Allah itulah kita mencurahkan seluruh hidup kita secara total dalam mengasihi Dia.
这样的上帝，我们愿意透露，我们诚心相信他。 Sehingga saudara, orang yang takut akan Tuhan itu bukan orang yang takut akan dihukum Tuhan. 我们敬畏上帝的人，不是很怕上帝来刑罚我们， Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang takjub akan Tuhan. 我们很羡慕还佩服上帝， Orang yang menghormati Tuhan. 我们很尊敬上帝， Orang yang mau tunduk pada kehendak Tuhan. 我们要顺服上帝的旨意， Orang yang setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. 我们忠心跟着上帝要我们做的。 Dan itulah yang akan menjadi fondasi atau landasan untuk hukum-hukum yang lainnya. 这个是一个根基，我其他的这个律法。 Saudara, respon yang Allah kehendaki bukanlah ketaatan yang eksternal, 所以上帝的盼望不是从外来的爱， melainkan ketaatan total, ketaatan sepenuhnya. 就是我们全心的爱我们的上帝。 Dan apa yang tersimpan di dalam hati, 我们所隐藏在心里的， kerahasiaan di dalam pikiran kita, 我们的这个秘诀放在我们的心里， itulah hal yang terpenting di hadapan Allah. 这是最重要的，在上帝的面前。 Lalu yang kedua, kita akan pikirkan bersama-sama di dalam ayat selanjutnya. 第二呢，我们要看接下去的几节经文。 Dari bagian ini kita mendapati bahwa orang tua diberi tanggung jawab untuk memperhatikan dan mengajarkan kepada anak-anaknya. 在这里我们看到，做家长的，他们有这个责任，要怎么样来教导他的儿女们。 Mengajarkan apa, saudara? 要教导什么呢？ Tentu mengajarkan mengasihi Allah secara totalitas hidupnya. 就是要教导孩子们要全心的爱我们的上帝。 Nah, saudara, hari ini mungkin saudara berkata, saya tidak lagi orang tua karena anak-anak saya sudah menikah. 我们可以这样说，我这个时候我的孩子已经出嫁了。 Tetapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab di dalam memperhatikan dan mengajarkan anak-anak kita dalam hal mengasihi Tuhan. 但是并不是说我们不能够有这个责任，要怎么样教导我们的孩子要 Dalam 爱我 hal 们的上帝， membawa mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. 叫他们的心有一颗敬畏上帝的心。 Kalau kita membaca tadi di dalam ayat 2 khususnya pasal 6 ini, 就是我们仔细看这个第二节，在第6章的第2节， bahwa itu kepada anak dan cucu. 就是我们的子子孙孙。 Sehingga ketika engkau hari ini merasa engkau adalah opa dan oma atau kakek dan nenek, 就是我们今天感受到我们已经成为奶奶或者爷爷的话， maka tetap engkau punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Kalau nggak ke anak, ya ke cucu lah. 我们也是要负起这个责任。就是我们没有教导我们的孩子，最起码我们要教我们的孙子。 Nah, saudara, saya ingin membawa saudara untuk memperhatikan ayat yang ke-6. 我要大家注意第6节， Di sana dikatakan haruslah engkau perhatikan. 你要仔细的注意。 Pertanyaannya, siapa yang harus perhatikan? 问题就是说，什么人要注意呢？ Jawabannya jelas, orang tua. 他的答案是很清楚，就是我们成为家长的人。 Nah, orang tua ini tidak saya batasi hanya papa mama, tetapi juga kepada kakek dan nenek. 我们做家长不是说我们对我们的孩子，乃是我们的孙子。 Itulah sebabnya saudara-saudara, saya berkata kepada saudara sekalian bahwa orang tualah yang memiliki tanggung jawab. Bahkan saya boleh berkata tanggung jawab utama untuk kehidupan iman anak-anaknya. 我可以这样说，我们做家长的人，我们要负起责任来对我们的孩子，对他们的信心。 Dan kalau kita perhatikan bahwa kalimat perhatikanlah, 就是说我们要看你各位要仔细， ini mendahului perintah untuk mengajarkan ke anak-anak. 就是还没有教导我们孩子以前， Perhatikan apa, saudara? 我们要注意什么呢？ Mungkin kita berpikir perhatikan firman Tuhan. 我们可能我们要认为我们要注意上帝的话， Perhatikan perintah-perintah Tuhan. 注意上帝的命令。 Tetapi sebenarnya di dalam kata Ibraninya 其实，在希伯来文， itu sebenarnya memiliki arti ada dalam hati. 就是有在我们的心里。
bukan sekedar perhatikan secara visual atau intelektual. 不是说我们从知识或者我们眼光能够看的， Tetapi firman itu benar-benar ada di dalam hati. 但是上帝的话真的放在我们的心里， Sehingga saudara dan saya sebagai orang tua itu harus menyediakan hati bagi Tuhan dan firman-Nya. 就这样，你跟我们要把上帝的话放在我们的心里。 Saudara, bagi orang Israel hati itu menjadi pusat kehidupan. 我们看以色列人，他们的心是他们的中心点。 Maka jangan heran kalau Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. 在箴言告诉我们，你们要保守你们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心里发出来。 Jadi hati itu menjadi pusat dari segala yang kita lakukan. 我们的心是我们的中心点，我们所做出来的。 Jadi orang tua harus menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. 我们成为家长们，我们要把上帝的话放在我们的心里， Sebelum dia benar-benar mengajarkan itu kepada anak-anaknya. 还没有好好的来教导他的儿孙们。 Sehingga saudara, kalau kita melihat kalimat ini, 我们看这个词句， maka yang utama di situ adalah keesaan dan keutamaan Tuhan. 就是上帝唯独的上帝，也是他上帝的居所位。 Dan pengakuan akan keesaan dan keutamaan Tuhan itu menjadi fondasi bagi hubungan kerohanian yang benar. 就是上帝的这个唯独的上帝跟这个上帝的这个守卫，就是成为我们的最重要的。 Tanpa mengetahui dan mengakui keesaan dan keutamaan Tuhan, 要是我们不认识上帝唯独的上帝，跟我们当上帝是居所位， kita tidak mau bahkan tidak mampu mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita. 我们不可能也没有能力爱我们全心的爱我们的上帝。 Kebenaran seperti ini harus tersimpan lebih dulu di hati orang tua. 这样的真理，我们成为家长们要放在我们的心里。 Lalu kemudian di ayat yang ke-7, 在第7节， kita menjumpai bahwa harus mengajarkan itu secara berulang-ulang dalam setiap kesempatan kepada anak-anak. 就第7节，我们要重复来教导，在任何的机会上。 Dan saudara, di sini ada penekanan berulang-ulang. 在这里的强调就是说，要重复的教导。 Artinya seorang yang mau mengajar orang lain, pengajaran itu harus berulang-ulang. 我们要教导一个人，我们要重复的教导他。 Atau dengan kata lain, seorang yang mau mengajar orang lain, dia juga harus lebih dulu belajar. 就是我们要教导一个人，首先我们要先学习自己。 Maka sebagai orang tua, saudara punya tanggung jawab untuk belajar firman Tuhan. 我们成为家长们，我们有责任要学习上帝的话， Supaya engkau bisa mengenal dan mengasihi Tuhan. 让我们能够认识，也能够爱我们的上帝。 Supaya engkau bisa taat kepada apa yang dia kehendaki. 就是我们能够顺服他所命令的。 Dan dari situlah engkau baru bisa mengajar anak-anakmu. 从这方面，我们才能够教导我们的孩子们， Atau mengajar orang lain. 或者我们能够教导其他的人。 Saudara, pengalaman kita di sekolah waktu kita belajar juga berulang-ulang, saudara. 我们的经验，当我们过去读书的时候，我们也是不断的重复的要读。 Kita tidak belajar cuman hanya satu kali, 我们不单单一次来 tapi 学习， berulang-ulang. 就是重复的。 Bahkan dikatakan di sana supaya di dalam setiap kesempatan bukan sekedar berulang-ulang, tapi harus memanfaatkan kesempatan yang ada. 不是单单我们重复的来学习，我们也要制造机会。 Ketika berada di rumah bersama dengan anak-anak, 当我们在家里跟孩子在一起的时候， atau di dalam perjalanan menuju suatu tempat, selalu memanfaatkan kesempatan itu mengajar anak mengasihi Tuhan. 或者我们行路或者到某个地方的时候，在路途，我们也趁这个机会来教导我们的孩子， Mengajar anak untuk mengakui keutamaan dan keesaan daripada Tuhan sendiri. 教导孩子就是上帝的居所位跟唯独的上帝， Mengajarkan anak-anak itu untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. 教导孩子们有一个敬畏上帝的心。 Dan kalau saudara anak-anak itu takut akan Tuhan,
就是我们的孩子有一颗敬畏上帝的心， saudara bisa menerima berkat yang luar biasa. 就是上帝要赐福给你特别的祝福你。 Di mana anak-anak itu tahu bahwa takut akan Tuhan itu bisa diwujudkan dengan mendengar-dengaran kepada orang tuanya. 我们知道敬畏上帝的心，表示说孩子们也是要听我们老人家的话。 Anak-anak itu akan mengerti takut akan Tuhan berarti saya harus tunduk pada orang tua saya. 我们敬畏上帝，就是说我们要顺服我们的家长。 Takut akan Tuhan itu berarti saya juga harus mengasihi orang tua saya. 我们敬畏上帝，表示我们也是要爱我们的父母亲。 Bukankah itu berkat yang akan kita nikmati? 就是这个部分是我们要享受到的。 Tetapi hari ini betapa banyak orang tua yang mengabaikan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak. 但是多少时候我们看到这个时候，很多老人家他们忽略了怎么样来好好的教导孩子们。 Betapa banyak orang tua yang anak ketika masih kecil, udahlah jangan bicara tentang Tuhan Yesus kepada dia. 很多人我们看到孩子还小的时候啊，我们就不要再多谈这个上帝的这个话， Jangan bicara firman Tuhan kepada dia. 我们不要教导他或者跟他讲这个上帝的话。 Padahal anak-anak itu sedini mungkin harus dibawa untuk mengenal Yesus Kristus. 其实我们从幼小的时候，我们要带领他认识耶稣基督。 Dan dengan pengenalan itulah mereka bisa mengasihi Tuhan. 就认识耶稣了以后，他们才能够爱他们的上帝。 Saat mereka mengasihi Tuhan, 当他们爱上帝的时候， mereka tahu firman Tuhan, 他们知道上帝的真 bahwa 理， mereka harus taat kepada orang tua. 他们要顺服做家长们， Mereka harus menghormati orang tua. 他们要尊敬父母亲， Bahkan mereka harus pelihara hidup orang tua. 甚至他们要好好的来保护父 Kalau 母 itu 亲。 terjadi, 若是这个事情发生的话， bukankah ini berkat yang besar 这 bagimu? 是上帝赐给我们伟大的爱。 Hari ini orang tua mengabaikan iman anak. 很多做父母亲，他忽略了孩子们的信心。 Orang tua berpikir, sudahlah anak itu dibawa aja ke sekolah minggu, nanti guru-guru sekolah minggu yang ajarin dia. 有的做家长的认为，哇，带他来这个教会的主日学，让主日学老师来教导他。 Kalau anak itu sudah usia sekolah, biarlah dia disekolahkan di sekolah Kristen. 若是孩子有读书了以后，让他进到这个基督教的学校，让老师们教导他。 Saya berkata kepada saudara itu memang baik dan haruslah demikian. 我告诉大家，本来这个是很好的， Tetapi saya juga harus mengingatkan kepada saudara sekalian akan tanggung jawab utama kehidupan iman anak. 我要提醒大家，我们孩子们的信心呢， Bahwa tanggung jawab utama itu bukan berada di guru sekolah minggu atau guru di sekolah Kristen. 这个责任不是在主日学老师或者在基督教的学校的老师， Tetapi sesungguhnya menjadi tanggung jawab utama para orang tua. 就是我们成为做家长的要负起的这个责任。 Sekolah minggu atau sekolah Kristen bisa menjadi mitra di dalam membentuk kerohanian anak. 我们主日学老师跟这个基督教的老师，我们一起能够同工的来教导孩子们。 Tetapi orang tua perlu mengajar anak berulang-ulang di dalam setiap kesempatan. 但是身为做家长的，我们要重复的、不断的找机会来教导孩子们。 Saudara, kita bersyukur kita punya sekolah minggu yang ada kelas baby-nya. 我们感谢主，在我们教会，我们主日学有这个婴孩的这个主日学。 Saya kira banyak gereja tidak punya kelas baby seperti yang kita miliki. 我相信其他的教会很少有这个婴孩的这个主日学。 Dan di kelas baby itu biasa guru minta anak menghafal ayat hafalan. 平常这个婴孩的这个主日学，老师教导他们要背这个经记， Lalu divideoin, lalu dikirimkan kepada guru-gurunya. 就是上网了以后就寄给孩子们。 Satu kali saya melihat ada seorang anak yang usianya waktu itu kira-kira 2,5 tahun. 有一次我看到一个孩子大概已经2岁半， Dia itu bisa menghafal ayat yang cukup panjang 他能够背这个很长的经节， tanpa ada tuntunan dari orang tuanya. 就是没有做家长没有来怎么样来帮助他。 Lalu istri saya tanya gimana caranya mamanya itu mengajar anak ini sehingga bisa hafal ayat yang panjang. 就是师母就问他的妈妈，
这个孩子怎么能够背起这样长的经句呢？ Mamanya cerita, saya tidak taruh dia duduk di depan saya, tuh saya guruin dia untuk hafal ayat ini. 啊，妈妈就告诉他，我的孩子不是说来到他那边，我好好的去教导他， Tetapi saya terus di dalam setiap kesempatan mengulang-ulang ayat ini. 就是我任何机会，我重复的背这个经节。 Jadi orang tua hafal dulu kan? 啊，就是说家长要先把它背起来。 Tanpa dia hafal, dia tidak mungkin ulang-ulang terus. 要是他没有好好的背的话，他不能够重复的再念。 Lalu orang tua ini terus mengulang di dalam setiap kesempatan. 在这个做家长的重复的，在任何的机会上，他在那边读出来。 Sehingga kalimat-kalimat ayat itu nyantol di otak anak ini. 这个境界就放在孩子的脑海里， Dan begitu mudah anak ini menghafalkan ayat itu. 这样容易的，孩子们就把它能够长的境界把它背出来。 Di usia 2,5 tahun. 在他2岁半， Saudara jangan meremehkan anak-anak. 你们不要轻看孩子们。 Sedari kecil engkau sudah punya tanggung jawab untuk mendidik dia. 自从你还小的时候，你有责任来教导他， Untuk mengajar dia tentang firman Tuhan. 要教导他上帝的话。 Supaya kelak nanti dewasa. 当他成长的时候， Dia punya hati yang takut akan Tuhan. 他有一颗敬畏上帝的心。 Lalu yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita akan memikirkan tentang orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. 第三呢，我们要看到，我们做家长要成为孩子们的榜样。 Teladan dalam hal apa, saudara? 在什么成为他们的榜样呢？ Dalam hal mengasihi Tuhan. 就是榜样，就是我们怎么样爱我们的上帝。 Kalau kita lihat ayat selanjutnya dari ayat 8 sampai dengan 9. 我们看第8跟第9节， Barangkali kita tidak benar-benar menelitinya. 可能我们没有仔细小心的来读。 Kalau kita perhatikan di sana ada kata tanda dan lambang. 啊，就是在那边有个记号， Di mana dikatakan bahwa mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. 就是在我们的刻在我们的手上。 Nah, saudara-saudara, kata tanda atau lambang di ayat 8 sampai dengan ayat 9. 第8节、第9节的所谓这个记号呢， Secara eksplisit itu mendorong kita untuk melangkah lebih jauh daripada sekedar simbol religius. 就是说我们不是表面上，我们表明说我们的宗教的仪式。 Oleh karena apa yang ditandakan itulah yang lebih penting daripada tanda itu sendiri. 记号本来是最重要的， Sebuah tanda tidak berguna apabila tidak mengarah seseorang kepada realitas dari yang ditandakan. 就是这个记号完全没有用，就是它这个记号没有我们把它实行出来。 Dan orang-orang Yahudi memahami kedua ayat ini secara hurufiah. 这个犹太人他们字体上他们很明白， Mereka membuat kotak-kotak 他们做一个盒子， disambungkan dengan tali, 就是把绳子连在一起， dan kotak itu mereka masukkan ayat-ayat ini, 这个盒子把它放在这个境界，把它放在这个盒子， dan mereka ikatkan di kepala mereka. 他们就把它绑在他们的头， Mereka ikatkan juga di tangan mereka, 也是绑在他们的手， karena mereka memahami secara hurufiah. 因为他们字体上明白。 Tetapi sebenarnya apa maksudnya, saudara? 其实什么意思呢？ Sekali lagi, tanda itu memang penting, 这个记号本来是很重要， tapi jauh lebih penting yang ditandakan olehnya. 就是那些我们做记号的更重要。 Misalnya saudara sedang mengemudi di jalan tol. 比如说，我们开车在这个快速公路， Di sana itu ada tanda, 在那边有个记号， petunjuk saudara harus keluar atau saudara harus lurus. 表示说我们要进出去还是要这走。 Tanda itu penting, 这个记号是很重要， tapi tidak lebih penting dari tujuan yang kau akan tuju. 就是最重要的，你要往哪的这个目的地， Tanda itu bisa mengarahkan tujuanmu, 这个记号能够带领你到这个目的， tapi engkau yang harus mengendarai mobilmu sampai kepada tujuan itu. 就是你开车的人要到达你的目的地。 Itulah tanda yang menandakan apa yang penting di balik tanda itu. 就是在这个记号的
背后的最重要。 Sehingga saudara sekalian meletakkan firman Tuhan di tempat-tempat tertentu, baik itu di tangan, di dahi, di ambang pintu dan pintu gerbang. 就是说我们把上帝的话刻在我们的手上、我们的头上，或者在我们的门框，或者在这个城门。 Bukan sesuatu yang salah juga sih. 本来不是错的， Tetapi lebih penting makna daripada itu. 但是这个最重要的是它的含义或者它的意思。 Sebenarnya meletakkan firman Tuhan di tempat-tempat tertentu yang dituliskan di sini, 在这里所谓写上帝的话， itu menyiratkan otoritas firman Allah pada wilayah-wilayah tersebut. 就是把上帝的主权放在某个地方， Bukan sebagai ornamen, bukan sebagai hiasan atau dekorasi saja. 不是一个化妆品罢了。 Tetapi yang terpenting bagaimana otoritas firman Tuhan itu ada di wilayah tersebut. 就是上帝的主权有在这个地方， Itu sebenarnya menunjukkan kepada saudara dan saya 这是指你跟我， agar sebagai orang tua itu harus menjadi teladan dalam berbagai aspek. 我们成为家长们，我们在任何方面，我们要成为的榜样， Aspek apa saja, saudara? 无论什么方面。 Mari kita teliti setidaknya ada 4 hal di dalam aspek-aspek yang tertulis di dalam ayat-ayat ini. 最起码有4方面写在这个经节里。 Yang pertama, kita perlu melihat kata tangan. 我们要看我们手， Nah, saudara, tangan itu bukan sekedar tanda atau simbol belaka. 这个手不是象征而已， Tetapi tangan itu melambangkan tindakan atau perilaku. 这个手也是表示说我们的行动。 Kenapa demikian, saudara? 为什么是这样呢？ Oleh karena segala aktivitas umumnya kita lakukan banyakkan dengan tangan kita, bukan? 我们做一些事情就是从我们的手， Kita mandi, kita makan, apapun kegiatan yang kita lakukan, banyakkan itu dengan tangan. 我们洗澡，我们吃饭，都是多方面，多少时候就是用我们的手。 Sehingga maknanya sebenarnya adalah apapun yang kita lakukan 就是它的含义就是无论我们在做什么， harusnya mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. 就是表示说我们要爱我们的上帝。 Dan waktu kita melakukan itu akan memunculkan kesalehan dalam hidup kita. 我们这样做就是说表示我们对上帝成为诚意。 Dan itu harus mulai dari kita, baru kemudian kita ajarkan ke anak-anak. 要从我们开始，以后才能够教导我们的孩子们。 Tindakan kita berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. 我们的行动比我们所讲的更重要， Artinya teladan itu berbicara lebih kencang. 就是我们的这个榜样跑得更快。 Kalau kita tidak punya teladan yang baik, 就是我们没有好的榜样 apapun yang kita ajarkan ke anak-anak itu tidak akan memberikan hasil maksimal. 就我们所教导的也是没有一些的果效。 Tetapi ketika kita mengajarkan lalu kita melakukannya, itu memberikan pengaruh yang besar dalam hidup anak itu. 我们所教导的，在孩子们的生命当中是很重要的。 Saudara, saya punya kelompok kecil pasutri. 我有这个我们夫妇团契的小组， Ada orang tua yang bercerita 有做父母亲的，他讲 bahwa setiap bangun pagi dia akan ke ruangan tertentu untuk saat teduh di situ. 每早晨他起来的时候，他又进到一个房间里，在那边晨更。 Ketika anak itu masih sangat kecil, masih tidur dengan mereka. 当这个孩子还小的时候，还跟父母亲一起睡。 Di pagi hari dia terbangun, papanya sudah tidak ada. 他早上起来看到爸爸已经没有在他旁边了， Lalu dia cari papanya di mana. 以后他就找他的爸爸在哪里呢？ Dia menemukan kamar papanya sedang saat teduh di situ. 他看到一个房间，他的爸爸在那边晨更。 Tentunya anak ingin tahu papa lakukan apa. 当然，做孩子们，他又知道爸爸在做什么。 Papanya mungkin tidak bisa menjelaskan soal saat teduh, tapi papanya bilang, papa sedang membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. 当然，做爸爸的不能够跟孩子解释晨更，乃是他对孩子说，爸爸正在读上帝的话，孩子正在向上帝祷告。 Dan itu dilakukan setiap pagi, saudara. 这是每一天他所做的。 Dan anak ini sudah semakin besar. 这个孩子越来越长大， Setiap pagi ketika dia bangun papanya sudah tidak ada, dia pasti cari ke kamar itu. 他
每天早晨起来，他看到没有爸爸，他一定去那边房间找爸 Lalu 爸。 dia juga ambil Alkitab, dia sekarang sudah mulai bisa baca. 以后他就拿起圣经，也是开始会读了。 Dia mau juga membaca Alkitab. 他也是要读圣经。 Apakah dia dipaksa? 是爸爸勉强他吗？ Enggak. 没 Dia 有， melakukannya ikut papanya. 他这样做，跟随着他的爸爸。 Yang kedua, saudara, kita lihat dahi. 第 Kata 二 dahi. 第二，我们看我们的头皮。 Kata dahi sebenarnya kurang begitu tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 在英文所的翻译不太准确， Karena ada beberapa terjemahan bahasa Inggris itu menunjukkan dahi itu adalah satu titik atau area di antara kedua bola mata. 就是说我们的头在两个眼睛的中间里面， Yang sebenarnya memberikan pengertian cara pandang. 就是我们的看法。 Tetapi kalau kita boleh cermati lagi, saudara sekalian, ketika kita menjumpai orang-orang yang gangguan dalam pemikirannya, 当我们看到有的人他思想上有问题的时候， atau dia punya pikiran yang terganggu, 或者他神经有点不好， tangan kita selalu kita buat juga di dahi kita seperti ini. 就是我们常常用我们的手指就这样的做， Artinya orang itu pikirannya lagi gangguan deh. 就是他神经错乱了。 Atau ketika kita mau bicara kepada orang dengan mengatakan berpikir atau otakmu di mana kira-kira seperti itu, 多少时候我们跟别人讲你的脑放哪里， maka gerakan kita akan selalu kepada jidat dahi kita, bukan? 就是我们常常用这样做一个记号。 Maka sebenarnya dahi itu punya makna pemikiran dan cara pandang, 我们的 saudara. 头就是看我们的眼光，一直我们的看法。 Bukan hanya apa yang sebaiknya kita pandang, tetapi bagaimana kita memandang segala sesuatu dari terang kebenaran firman Tuhan. 我们不是怎么样看，也是要从上帝的光来看我们的这个看 Kalau 法。 kita punya pemikiran dan cara pandang sesuai dengan firman Tuhan, maka tingkah laku perbuatan kita pun juga akan seiring dengan hal itu. 就是我们的跟看法跟上帝的话平衡的话，我们也是能够实行出来上帝的话。 Maka pemikiran dan cara pandang harus kita sesuaikan dengan firman. 我们的看法要跟上帝的话配合起来， Maka kita perlu belajar banyak firman. 所以我们要用更多的时间来学习上帝的话， Sehingga pada akhirnya juga menjadi teladan di dalam hal pemikiran dan cara pandang bagi anak-anak kita. 我们也成为我们孩子们的榜样，我们的思想，我们的看法。 Selanjutnya meletakkan firman Tuhan di pintu rumah dan pintu gerbang. 接下去就是把上帝的话放在我们的房屋或者我们的门框或者城门， Ini sebenarnya menunjukkan sebuah pergeseran, saudara. 这是已经移动了， Dari wilayah rumah atau wilayah personal 从我们世人的家里 keluar dari rumah, yaitu relasi sosial dengan masyarakat yang lain. 就是我们与其他社会上的这个门的关系。 Dengan kata lain, spiritualitas pribadi tidak pernah berhenti pada diri sendiri. 我们的灵性不停止在我们自己， Keintiman seseorang dengan Tuhan itu bukan menjadi pengasingan dari lingkungan sekitarnya. 我们跟上帝有密切的关系，并不是我们在这个社会成为一个陌生的人。 Sebaliknya, kualitas kerohanian seringkali tergambar jelas dalam kehidupan bersama dengan orang lain. 反过来说，我们对上帝的灵性的能够影响到许多人。 Itulah sebabnya dari pintu rumah bergeser kepada pintu gerbang kota sebenarnya. 就是从我们自己房屋的门框进到这个城门。 Tetapi pintu rumah itu juga bisa menjadi pengertian perlindungan dan perhatian. 这个我们的房屋的门框也是能够保护。 Jadi orang tua itu memberikan perlindungan jasmani kepada anak-anaknya. 我们成为做家长，我们能够保护我们孩子们的肉体。 Dia berjuang untuk mencukupi kebutuhan jasmani. 他怎么样埋头苦干赚钱来供应孩子们的需要， Tapi juga memberikan perhatian bagi kehidupan rohani anak. 也是注意到孩子们的灵性。
Saudara, rumah itu merupakan tempat di mana ada perlindungan dan perhatian. 在那边有个注意，也是能够保护。 Ada keamanan dan kasih sayang. 有在那边有爱， Ada kenyamanan dan kedekatan. 有温暖， Semua itu bukan hanya harus ada dalam satu keluarga, 就是这一些就在发生在一个家庭里。 tapi keberadaannya harus juga dinafasi oleh kebenaran atau nilai-nilai dari firman Tuhan. 它的存在也是要有上帝的话， Bukan sekedar menghidupi moralitas umum, 不是普通的这个道德上， tetapi segala sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan. 这他们所做的要照着上帝的话 Lalu kemudian apa maksudnya dengan pintu gerbang? 啊。什么叫做这个城门呢？ Saudara, kalau kita belajar perjanjian lama, kita akan jumpai bahwa pintu gerbang kota itu 我们学习旧约的话，这个所谓城门呢， itu merupakan tempat berkumpul para pemimpin kota. 就是这个城市的这个领袖们， Atau para tua-tua itu seringkali mengambil keputusan-keputusan penting di gerbang kota. 许多长老们他们做一个很重要的决定，就在这个城门。 Sehingga saudara-saudara, pengertian pintu gerbang itu sebenarnya dalam hal pengambilan keputusan. 这个城门就是说，表示我们要做一个重要的这个决定。 Jadi meletakkan firman Tuhan di pintu gerbang berarti mengakui otoritas firman Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. 我们把这上帝的话放在这个城门，就是把这个主权放在这个城门。 Jadi setiap ada keputusan harus dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. 每个我们做个决定，就带到上帝的真理上。 Dan anak-anak akan melihat orang tua melakukan hal demikian. 孩子们要看我们做家长这样做， Dan itu menjadi teladan yang indah bagi anak-anak. 成为我们孩子们的好榜样。 Saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan 我再一次的要提醒大家， bahwa teladan itu berbicara lebih kencang dari kata-kata. 我们的榜样比我们所讲的更重要。 Kita perlu mengajar anak-anak secara berulang-ulang di dalam setiap kesempatan 我们在任何的机会上，我们好好的教导我们的孩子， dengan menggunakan kata-kata. 我们用我们的话。 Tetapi yang berbicara lebih kencang, yang berbicara lebih kuat adalah teladan hidup yang kita tunjukkan kepada mereka. 就是我们所留下的榜样比我们所讲的更重要。 Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat semua kita. 巴不得上帝的话语成为我们每个人的福分。 Mari kita berdoa. 我们要祷告。 Kami bersyukur untuk kebenaran dari firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. 我们要谢谢我们能够思想你的话， Kami ingin semakin mengenal Tuhan. 我们要更认识上帝， Kami ingin semakin mengasihi Tuhan. 我们要更爱我们的上帝， Sehingga kasih akan Tuhan itu menjadi totalitas dari hidup kami. 让我们爱上帝是全心全顺的爱上帝， Dan bukan hanya terbatas pada diri kami. 不是限制了我们自己， Tapi hal itu bisa kami ajarkan kepada anak-anak kami, 让我们也能够教导我们的孩子们， kepada cucu-cucu kami, 让我们的孙、 kepada keponakan-keponakan 我 kami, 们的外甥， atau orang-orang di sekitar kami. 或者我们四周围的人， Dan bukan kami hanya mengajar dalam kata-kata saja, 我们不就单单用我们的话来教导他们， tetapi kami boleh menghidupi firman Tuhan dengan benar. 我们把你的话语把它画出来， Dan itulah yang akan menjadi teladan yang bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. 这是我们成为下一代的好榜样。 Biarlah kiranya Tuhan saja yang berkati firman-Mu dalam hidup kami. 巴不得让上帝自己来赐福他的话， Dan tolong serta mampukan kami untuk menghidupinya. 让我们有能力把它画出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们将祷告靠主耶稣基督名求， Amin. 阿门。